kuliah pengajian berkitab kita daripada kitab 77 Cabang Iman, pertemuan kali yang ke-24. Yang mana kali pertama kita mulakan pengajian kitab kita ini pada tanggal 6 Februari 2022. Anda selalu ulang benda ni supaya kita sentiasa ingat, dan benda ni akan ada recording. Bila kita upload ke dalam YouTube, maka kita dapatlah tarikh-tarikh pengajian kita. Dan hari ni 1 Januari 2023. Maknanya telah mengambil masa kurang-kurang lebih selama 11 bulan, dan Alhamdulillah kelas kita seminggu sekali ini kita telah adakan sebanyak 24 kali kelas. Dan pertemuan kita kali yang ke-24 pada petang ini, kita akan mula masuk pada cabang iman yang ke-40. Bagi yang ada kitab, kita buka pada muka surat yang ke-88. Betul ya para jamaah? Muka surat hari ini 88, cabang iman yang ke-40 mengikut catatan di buku saya. Betul ya? Betul Ustaz. Betul Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Puan Niksum ada catatan di kitabnya mengesahkan pertemuan kita pada petang ini, muka surat 88 insya-Allah. Pertemuan pada petang ini cabang iman yang ke-40, muka surat 88. Tadi saya tengok pada awal tadi kitab yang dipegang oleh Puan Hajah Asmah kita cetakannya berlainan. Jadi saya tidak pasti muka surat berapa pada kitab tersebut. Tetapi kita boleh buka pada cabang iman yang ke-40. Petang ni kita bicarakan tentang salah satu daripada tanda kesempurnaan iman, iaitu tidak memakai pakaian ataupun bekas yang diharamkan dan dimakruhkan. Di kitab kita tu kalau boleh kita betulkan, mungkin dah cetakan lama tu pakaian dan bekas tu dia tulis belas. Sepatutnya bekas yang diharamkan, dan dimakbulkan tu sepatutnya dimakruhkan. Orang yang imannya sempurna, ada pakaian yang diharamkan dan dimakruhkan ataupun bekas yang diharamkan dan dimakruhkan itu, maka dia jauhi. Itu tanda kesempurnaan iman. Kalau kita tengok pada petang ni, insya-Allah kita boleh baca dua cabang iman. Sebab cabang iman yang ke-40 dan cabang iman yang ke-41 tidaklah begitu panjang, dan insya-Allah kita cuba menyelesaikan dua cabang iman pada petang ni insya-Allah. Cabang iman yang 40 dan yang ke-41. Kita tengok dulu cabang iman yang ke-40. Di sini didatangkan ada 4 dalil daripada hadis Nabi, ada 5 dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok dulu hadis yang pertama. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Muka surat 88. Bila kita sebut nama Anas bin Malik ni merupakan sahabat Nabi. Ciri nak menjadikan seseorang itu sahabat, dia ada 3 cirinya. Yang pertama, dia sempat bertemu dengan Nabi, kemudian dia beriman dengan ajaran Nabi, kemudian matinya dalam keadaan beriman. Ini 3 ciri yang digelar sebagai seorang sahabat. Sama ada kita, walaupun kita beriman dan insya-Allah kita mati dalam keadaan beriman, kita tidak layak dipanggil sahabat kerana kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Syarat menjadi sahabat mesti 3. Bertemu, beriman, mati dalam keadaan iman. Itu disebut sebagai sahabat. Ada orang bertemu tapi dia tidak beriman. Contohnya Abu Lahab, Abu Jahal, dia tidak beriman. Walaupun dia bertemu, dia tidak digelar sebagai sahabat. Anas bin Malik, dia adalah sahabat. Dan lalu bila kita menyebut nama sahabat, hendaklah kita beri gelaran yang selayaknya kepadanya dengan kita menyebut radhiyallahu anhu. Allah redha pada dirinya.
Kalau kita nak buat sikit catatan dalam kitab kita ni sebagai catatan tambahan, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia merupakan sahabat yang ketiga paling banyak meriwayatkan hadis, iaitu sebanyak 2,286. Ini sebagai catatan tambahan lah. Anas, dia meriwayatkan hadis sebanyak 2,286 hadis. Hadis daripada Anas bin Malik dalam As-Sahihain. Apa maksud As-Sahihain? As-Sahihain maknanya dua kitab sahih, iaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dua kitab hadis yang disaring, semua hadis yang berada dalamnya adalah hadis yang sahih, datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hadis yang kita nak baca ni hadis yang sahih. Kita baca maksud hadis tersebut. Matannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man labisal harira fid dunya falan yalbasuhu fil akhirah." Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Sesiapa yang memakai sutera di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Di sini kita garis bawahkan perkataan sesiapa. Sesiapa yang dimaksudkan dalam hadis ini, ia merujuk kepada kaum lelaki, kaum Adam. Maknanya mana-mana orang lelaki yang telah memakai sutera di dunia dan dia tidak insaf ataupun bertaubat, di hari akhirat dia tidak lagi mendapat keistimewaan memakai pakaian dari sutera di dalam syurga. Sama ada kaum wanita dibenarkan ataupun tidak memakai sutera. Boleh tak akak-akak, ibu-ibu nak pakai baju daripada sutera? Bolehkah? Boleh jadi dalam kalangan kita ni, dia banyak koleksi pakaian suteranya, beg suteranya, kasut sutera dan sebagainya. Kaum wanita boleh tak pakai sutera? Kaum wanita boleh, tidak menjadi masalah. Jadi larangan di dalam hadis ini, man, sesiapa di situ, kita bulatkan ataupun garis bawahkan, ia merujuk kepada larangan yang khusus kepada kaum lelaki. Kaum lelaki. Mana-mana kaum lelaki yang pernah memakai sutera di dunia, kemudian dia tidak menyesal ataupun dia tidak bertaubat, maka dia tidak akan memakainya lagi di hari akhirat di dalam syurga Allah. Dia hilang nikmat keistimewaan tersebut. Sebab apa? Pakaian sutera ini khusus dibenarkan hanya kepada kaum wanita sahaja. Ini keistimewaan di dalam Islam. Datuk Ustaz, saya beli baju batik, kata si lelaki. Saya beli baju batik tertulis sutera. Macam mana? Dia tulis silk. Silk ni maknanya sutera. Kita kena bezakan, ada jenama yang hanya menulis sutera, tetapi dia bukan berasal daripada sutera. Hanya disebut selembut sutera ataupun nama saja sutera. Tetapi kain tersebut bukan daripada ulat yang diproses, kulit ulat tersebut, ulat sutera, kemudian diproses untuk dijadikan sebagai alas kain, dicampurkan bagai-bagai proses dia, menjadikan kain itu berasal dari sutera. Itu beza. Ada baju yang hanya tertulis sutera tetapi bukan berasal daripada sutera, itu dibenarkan. Ada baju yang dinisbahkan kepada sutera kerana ia lembut macam sutera, itu juga dibenarkan kepada kaum lelaki. Tetapi kalau dia memang berasal daripada kulit ulat sutera tadi melalui proses-proses dan sebagainya, itu tidak dibenarkan kepada kaum lelaki kerana keistimewaan ini hanya khusus kepada kaum wanita sahaja. Jelas tak? Ini yang pertama.
Maka tanda orang beriman, ciri orang yang imannya sempurna, oleh kerana ada larangan kepada kaum lelaki daripada memakai sutera, maka dia tidak memakainya, maka itu tanda kesempurnaan iman. Itu dalil yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian, hadis yang kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat bernama Huzaifah. Huzaifah di situ kita tambah sikit di belakangnya. Kita tambah sikit. Huzaifah apa dia ni gelarannya? Huzaifah Al-Yamani. Huzaifah Al-Yamani. Kerana ayahnya berasal dari negara Yaman. Oleh kerana dia merupakan asal daripada Yaman keturunannya, maka disandarkan dengan Al-Yamani. Maka gelarannya Huzaifah Al-Yamani. Dia juga adalah sahabat. Bila dia sahabat, apa gelaran yang kita katakan? Kita katakan radhiyallahu anhu. Allah redha pada dirinya. Tuan-tuan, puan-puan, para jamaah yang dimuliakan Allah, Huzaifah Al-Yamani ni dia ada gelaran dia. Gelaran dia disebut sebagai pemegang rahsia Nabi. Ni kita kenal sikit sahabat yang bernama Huzaifah Al-Yamani. Dia gelaran dia pemegang rahsia Nabi. Maknanya perkara-perkara sulit yang berkaitan dengan diri Nabi itu Rasulullah sampaikan melalui Huzaifah. Apa yang Rasulullah nak, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahukan dalam sesuatu perkara, Rasulullah akan sampaikan kepada Huzaifah. Sebab apa? Dia pemegang rahsia Nabi. Dia kalau kita pangkat sekarang ni, dia panggil setiausaha sulit lah. Setiausaha sulit kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, dia ada beberapa orang setiausaha sulit dia. Huzaifah Al-Yamani, Anas bin Malik, Bilal bin Rabah, ini semua setiausaha sulit Nabi lah kalau kita guna istilah sekarang. Sebab apa? Perkara-perkara yang orang lain tak tahu, tetapi Huzaifah tahu, Anas tahu, Bilal bin Rabah tahu. Dia gelaran dia Sahibus Sirri, penyimpan rahsia Nabi. Ini Huzaifah Al-Yamani. Semoga Allah meredainya. Hadis yang kita nak baca riwayat Huzaifah Al-Yamani, tuan-tuan, para jamaah sekalian, juga merupakan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita baca hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La talbasul harira walad dibaj wa la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah." Maksudnya, kita tengok maksud. Tadi kita baca matan dalam bahasa Arab. Maksudnya, janganlah memakai sutera dan dibaj. Dibaj ni merupakan sejenis sutera juga. Tetapi daripada ulat yang berlainan. Daripada ulat yang berlainan, itu daripada ulat tersebut dipanggil sebagai dibaj. Al-Harir dan dibaj ni sama-sama sutera, tetapi jenis ulat itu menghasilkan jenis sutera yang berbeza. Rasulullah pesan kepada kaum lelaki hadis ni. La talbasul harira walad dibaj. Awak jangan pakai sutera ataupun dibaj. Dibaj ni sutera juga. Kemudian Rasulullah sebut lagi, wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Dan jangan kamu minum menggunakan bekas emas dan perak. Ini juga larangan. Jangan minum menggunakan bekas emas dan perak. Pakai emas kepada kaum wanita dibenarkan. Pada kaum lelaki tak dibenarkan. Tetapi meminum daripada bekas emas, cawan emas, pinggan emas dan sebagainya, ada ulama mengatakan ia makruh dan ada ulama mengatakan sampai ke tahap haram.
sampai ke tahap haram. Makruh sekiranya digunakan dalam keadaan dia ni sembunyi-sembunyi. Dia pakai itu hanya keperluan dirinya. Tetapi ketika mana dia gunakan untuk pamerkan kemegahan dia, ketika itu boleh jatuh kepada haram. Emas dan perak tak boleh dijadikan sebagai gelas ataupun pinggan. Rasulullah larang. Cuma di sinilah timbul satu persoalan. Kalau perhiasan emas, perak, kita fahamlah. Kepada kaum lelaki memang tak dibenarkan. Bagaimana pula sekiranya kalau kaum lelaki itu dia guna emas putih. Ada tak emas putih kan? Emas putih ni istilah dia apa? Platinum ke apa? Pernah dengar tak emas putih? Boleh tak kaum lelaki nak pakai emas putih? Saya tanya pada jemaah pada petang ni. Kalau emas memang tak boleh lah. Puan Farida Tahir kata, boleh Ustaz, emas putih kaum lelaki boleh guna. Boleh guna ke emas putih? Kaum lelaki, bukan perempuan. Macam mana? Macam mana? Tak boleh sebab emas juga. Emas juga. Puan Fahani kata tak boleh. Ni khilaf dalam kalangan ulama' ni. Ada yang komen kata boleh, ada yang kata tak boleh. Macam mana? Untuk kaum lelaki, kaum wanita memang boleh lah, tak ada masalah. Kaum lelaki boleh ataupun tak? Dia nak guna emas putih nak pakai. Kalau kita tengok kandungan apa ni, emas putih tersebut, ia terdiri daripada 80% emas, 5% nikel dan 15% adalah perak. Kalau emas memang tak boleh lah kaum lelaki kan. Emas putih ni kalau kita tengok kandungan dia, 80% itu adalah emas, 5% adalah nikel dan 15% adalah perak. Maka emas putih juga termasuk daripada yang tidak dibenarkan kepada kaum lelaki. Kalau emas tu kita tahulah tak boleh. Perak tu tak apalah. Yang emas ni, emas putih. Emas putih juga tidak dibenarkan kepada kaum lelaki. Jadi di sini Rasulullah SAW larang dalam hadis yang kita bacakan riwayat Imam Bukhari Muslim, wala tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Dan jangan kamu minum menggunakan bekas emas dan perak. Larangan ini ada ulama mengambil hukumnya makruh dan ada yang mengambil hukumnya haram. Kalau makruh hanya digunakan sebagai kegunaan peribadi, tidak ditonjol-tonjolkan pada orang. Kalau digunakan untuk dia menonjolkan kekayaannya, kemewahannya, kemegahannya, maka ketika itu jatuh kepada hukum haram menggunakan emas dan pinggan daripada menggunakan pinggan dan cawan daripada emas ataupun perak tadi. Kemudian kita lanjutkan hadis. Wala ta'kulu fi sihafiha. Dan jangan kamu makan dalam pinggan yang diperbuat daripadanya. Makanan tu diletakkan dalam pinggan emas, mangkuk emas, tak boleh. Tak boleh. Kalau digunakan untuk tunjukkan kemegahan, jatuh kepada hukum haram. Dan memang ada orang kaya sangat sampai tandas pun dia buat daripada emas. Tak tahu nak buat apa, duit kaya sangat kan. Maka ia termasuk daripada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan hadis. Fa innaha lahum fid dunya. Kerana semua itu adalah bagi mereka di dunia. Bagi mereka di dunia ni kita garis bawahkan mereka di situ merujuk kepada orang kafir. Kalau orang tu nak pakai pinggang emas, gelas emas, pinggang perak, gelas perak di dunia, ataupun dia nak pakai sutera bagi kaum lelaki di dunia, itu hanya khusus
hanya khusus kepada mereka yang tak beriman kepada Allah. Sebab apa? Rasulullah sebut, fa innaha lahum fid dunya, kerana itu merupakan khusus bagi orang yang tak beriman di dunia, wahya lakum fil akhirah, dan bagi kamu orang beriman di hari akhirat. Maknanya orang beriman ni kerana dia sabar, dia akan dapat pakai juga. Boleh juga. Bila? Tetapi di hari akhirat di dalam syurga. Ketika itu tidak ada lagi tegahan, tidak ada lagi larangan. Tak ada lagi tegahan ataupun larangan di hari akhirat kelak. Macam arak lah. Di dunia orang beriman tak dibenarkan. Tetapi di hari akhirat arak itu dibenarkan. La yusadda'una anha wa la yunzifun. Bahkan arak di hari akhirat tu dia tidak lagi akan memabukkan. Ada saya tengok komen yang naik ni, Puan Marhani Abdullah, Selangor Pewter. Apa tu Selangor Pewter tu dikira perak ke? Saya tak pasti pula. Tak pernah dengar Selangor Pewter tu macam mana. Boleh terangkan tak Puan Marhani? Selangor Pewter. Tak apa, nanti kita di akhir kita selesaikan dulu hadis. Macam mana? Ustaz, dia jenis itu Selangor jual kan sebagai apa? Medal. Memo lah momento kalau untuk orang pergi ke Malaysia. Namanya Selangor Pewter, tak tahu pula dari jenis apa. Okey, kena tengok dia namanya dia tak kisah, cuma kita kena tengok kandungan daripadanya. Kalau kandungan daripada kandungannya daripada timah Ustaz. Kebanyakannya daripada timah. Okey, campuran dengan tembaga sedikit. Itu Pasal tidak ada larangan. Tak ada perak. Itu tak ada larangan. Tidak ada dalil yang khusus yang melarangnya. Itu tak ada masalah. Kalau kandungannya daripada timah dan sebagainya, tak ada menjadi masalah. Ada saya lihat satu komen, saya tak sempat baca semua komen ni sebabnya kita nak habis, tapi ada komen daripada Puan Niksum Kamis. Arak diharamkan untuk lelaki dan perempuan. Apa hikmah lelaki tak dibenarkan memakai emas? Ini soalan yang sangat baik daripada Puan Niksum Kamis. Ada satu kajian yang dibuat di Universiti Jepun terdahulu membincangkan kenapakah emas tidak dibenarkan kepada kaum lelaki untuk memakainya. Maka kajian yang dibuat di satu universiti di Jepun, tuan-tuan, puan-puan boleh cari melalui Google, didapati molekul-molekul emas apabila dipakai oleh kaum lelaki, dia akan meresap masuk ke dalam kulit, ke dalam tubuh badan, menyebabkan lelaki yang memakai emas tadi, dia lebih cepat terkena dengan satu penyakit Alzheimer. Alzheimer ni lupa sebelum tua. Biasanya orang nyanyuk ketika dah tua. Dia ni menyebabkan merangsang kepada dia ni cepat lupa, menyebabkan dia jadi nyanyuk sebelum tiba usianya. Dah tua, jemaah tanya pula, kenapa kepada kaum wanita Islam benarkan? Kaum wanita bila dia memakai emas, molekul yang masuk ke dalam tubuh badannya itu, dia akan dikeluarkan kembali melalui darah haid. Itu hikmahnya. Kalau kaum wanita, cukup bulan, dia akan keluarkan molekul yang tidak baik itu melalui darah haid. Bagi kaum lelaki, dia akan meresap ke dalam tubuhnya, lebih cenderung untuk terkena dengan penyakit Alzheimer. Ini kajian yang dibuat oleh satu universiti di Jepun. Hikmahnya yang lebih tepat, Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah yang lebih mengetahui. Tetapi dari sudut sainsnya, terbukti kenapakah kaum lelaki tidak dibenarkan memakai emas tersebut. Dia terkena dengan penyakit Alzheimer. Ini dari sudut hikmahnya lah. Okay. InsyaAllah ada dua lagi dalil daripada hadis. Kita cuba baca, kemudian kita nak masuk cabang iman yang ke-41 nanti insyaAllah. Anda habiskan hadis dulu. Itu selesai. Dua hadis yang pertama pada cabang iman yang ke-40. Kemudian hadis yang ketiga,
Hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud. Cuma satu lagi point yang penting juga saya nak sebut. Ada jemaah boleh jadi tertanya-tanya, Ustaz, sekiranya kaum lelaki ni, dia kalau pakai baju kain cotton akan gatal. Kalau baju kain daripada yang lain akan kena penyakit kulit. Hanya sesuai bagi dirinya pakai kain sutera je. Macam mana dengan kes macam ni? Dia lelaki, tapi hanya kain sutera je sesuai dengan kulit dia. Kalau kulit lain, menyebabkan dia akan terkena bagai-bagai penyakit kulit. Kalau kain jenis lain. Maka ketika itu Islam membuka sedikit ruang kepada kes-kes demikian kerana ada satu kaedah fiqh menyebut ad-daruratu tubihul mahdhurat. Kemudaratan akan membenarkan yang dilarang sebelumnya. Oleh kerana dia sakit, maka hanya itu je yang boleh menyebabkan kesakitan itu terangkat. Maka ketika itu perkara yang dilarang dibenarkan buatnya pada ketika itu. Tapi sekiranya dia dah sembuh daripada penyakit kulitnya, maka larangan tadi tetap terpakai kepada dirinya. Macam kita lah, contoh kan, kita pergi ke hutan, tersesat, tidak ada makanan. Maka walaupun yang ada di dalam hutan tu makanan yang asalnya diharamkan, maka untuk ketika itu kita boleh makan makanan yang haram tadi sekadar untuk meneruskan hidup. Sebelum bertemu dengan pisang. Bila dah jumpa pisang, yang haram tadi tidak lagi dibenarkan. Sebab kaedah fiqh menyebut ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat dibenarkan perkara yang dilarang sebelumnya. Dan darurat itu dia ada tempohnya, dia ada hadnya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu bertempuh dengan kadar yang diperlukan sahaja. Sekiranya waktu yang diperlukan itu sudah tamat, maka kemudaratan itu tidak lagi diambil kira. Ini menunjukkan keanjalan ataupun fleksibel agama Islam itu sendiri. Kemudian dalil yang ketiga pada petang ni kita nak bacakan hadis riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ni sahih. Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Maksudnya, sesungguhnya Allah maha indah. Allah itu maha indah, maha cantik. Dan dia sukakan keindahan. Maknanya di sini, Allah suka kalau kita memakai pakaian yang terbaik, pakaian yang paling bersih, pakaian yang paling kita katakan yang paling yang terbaik yang kita miliki. Tapi ada batasnya. Batasnya apakah? Apa dia batasnya? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sedangkan takabur itu ialah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maknanya, ya kalau awak nak pakai pakaian yang paling indah, paling cantik, paling baik, itu terbaik. Tetapi jangan sampai kepada riak, takabur dan sebagainya. Itu maksud hadis tersebut. Nak pakai pakaian apa, silakan. Selagi mana tidak bercanggah dengan apa yang disyariatkan. Sebab Allah sukakan kepada kecantikan. Ini dalil yang ketiga. Muka surat 89. Dalil yang keempat. Hadis daripada Abu Burdah. Semoga Allah meredainya dalam As-Sahihain katanya. Hadis ini juga sahih. Riwayat Imam Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Akhrajat ilayna Aisyatu kisaan mulabbadan wa izaran ghalidha. Faqalat qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Ini sahabat bernama Abu Burdah yang ceritakan. Kata Abu Burdah, Aisyah ni merujuk pada siapa? Isteri Nabi. Aisyah radhiyallahu anha.
Aisyah pernah mengeluarkan pakaian bertampal dan kain sarung kasar kepada kami. Kata Abu Burdah, Aisyah pernah tunjuk kepada aku bahawasanya Rasulullah ni ada pakaian yang bertampal dan pakaiannya pula itu kasar kainnya. Maknanya bukan pakaian yang lembut bagai-bagai, bukan. Lalu Aisyah sebut, Qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadaini. Rasulullah wafat dengan memakai dua pakaian ini. Maknanya apa dia? Maknanya di sini kita faham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa yang terbaik yang ada pada dirinya sebelum dia wafat, semuanya dia sudah infakkan pada jalan Allah. Sehingga yang tinggal dengan dirinya ketika itu, dua pakaian yang dia pakai dalam keadaan pakaian yang bertampal dan kasar dari sudut kain tersebut. Maknanya di sini Rasulullah ni dia orang kaya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dalam Islam dia ada peruntukan Rasulullah layak menerima 1/5 daripada harta rampasan perang. Rasulullah ni orang kaya. Maknanya mana-mana peperangan, harta perang yang dirampas daripada orang kafir diperuntukkan kepada Nabi. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun orang kaya, dia memilih untuk hidup sederhana. Dia mampu tetapi memilih untuk hidup sederhana. Boleh jadi kita ni pilih untuk hidup sederhana sebab kita kurang kemampuan. Boleh jadi. Kita nak macam-macam tapi kurang mampu, maka kita pilih untuk hidup sederhana. Rasulullah, dia ada kelebihan, dia ada kebolehan, dia ada kemampuan, tetapi dia memilih untuk hidup sederhana. Buktinya apa dia? Sebelum dia meninggal dunia, dia pernah sembelih pada Hari Raya Korban yang terakhir, dia sembelih 100 ekor unta miliknya. Dia akan kembalikan semua harta yang dia ada tu kepada umat. Sehinggalah ketika dia wafat dengan memakai dua pakaian ni. Pakaian macam mana? Yang pertama yang bertampal, yang kedua kasar dari sudut kain pakaian tersebut. Ini diceritakan sendiri oleh Aisyah. Itu dari sudut apa tu, saya tengok sikit ruang ustaz kata 80%. Emas putih ada 75% emas, 25% nikel dan zinc. Macam mana? Maka macam emas lelaki haram pakai. Ustaz kata ada 80% emas. Dia macam saya sebut tadi, emas putih kandungannya 80% adalah emas, 15% adalah perak dan 5% adalah nikel. Campuran daripadanya terbentuk emas putih. Itu ada saya baca di komen. Balik pada cerita kita. Itu hadis yang keempat yang kita bacakan. Dan yang terakhir sekali pada cabang iman yang ke-40. Hadis daripada Ibnu Umar. Ibnu maknanya anak. Umar itu Sayyidina Umar Al-Khattab. Nama anak Sayyidina Umar ini adalah Abdullah. Abdullah bin Umar. Tetapi lebih dikenali dengan gelaran Ibnu Umar. Anak kepada Umar iaitu namanya Abdullah bin Umar. Dalam As-Sahihain, maknanya hadis ni juga hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La yanzurullahu ta'ala yawmal qiyamah ila man jarra thawbahu khuyala. Maksudnya, pada hari kiamat, Allah tidak akan melihat kepada orang yang melabuhkan pakaiannya, kita garis bawahkan perkataan kerana sombong. Hari kiamat kelak, akan ada golongan yang Allah tidak sudi pandang wajah dia. Dia dapat buku catatan amalan ni melalui belakang. Biasanya kita dengar kan, buku catatan amalan ni Ashabul Yamin dapat melalui tangan kanan. Ashabul Shimal dapat melalui tangan kiri. Ada golongan yang ketiga, min waraihim. Allah bagi buku catatan amalan melalui belakang dia. Maknanya apa dia?
Allah tak sudi nak pandang wajahnya. Salah satu orang tersebut adalah orang yang suka melabuhkan pakaiannya kerana sombong. Kalau dia melabuhkan pakaiannya, tidak ada perasaan sombong, itu tak menjadi masalah. Tak menjadi masalah. Yang menjadi masalahnya, yang dilarangnya, dia labuhkan pakaian kerana sombong itu tadi. Sebab hadis ni dia ada latar belakangnya, asbabul wurud dia. Pada zaman Nabi SAW, pembesar-pembesar Rom ni orang yang berasal daripada Rom, dia ada satu tabiat. Pemerintah di negara Rom. Tabiat dia akan lebihkan pakaian sehingga dia menginjak-injak pakaian tersebut ke lantai. Sebab apa? Dia nak tunjukkan kemegahan, kemewahan dan kekayaan dia. Nak tunjukkan kesombongan dia, pakaian tu dia jejak macam tu je. Main pijak macam tu je. Dalam hati dia tu ada kesombongan. Dia buat tu dengan kesombongan. Sebab itu Rasulullah sebut, la yanzurullahu ta'ala yawmal qiyamati ila man jarra thawbahu khuyala. Pada hari kiamat, Allah tidak akan melihat kepada orang yang melabuhkan pakaiannya kerana sombong. Kita boleh jadikan ada pakaian kita tu terpijak sikit di bawah dia tu. Tapi kalau dalam hati kita tidak adalah perasaan sombong, nak tunjukkan kemegahan, kekayaan, kemewahan, ketika itu kita tidak termasuk daripada larangan yang disebutkan di dalam hadis ini. Ini merujuk kepada orang yang memijak-mijak pakaiannya, melabuh pakaian kerana sombong. Ini cabang iman yang ke-40. Kita bincang salah satu tanda iman, memakai pakaian ataupun bekas yang diharamkan dan dimakruhkan, itu tidak dilakukan oleh orang yang beriman. Itu tanda kesempurnaan iman. Last sekali, kita ambil satu lagi, ada sikit masa lagi, cabang iman yang ke-41. Ada sikit, ni pendek je. Sikit lagi tuan-tuan. Cabang iman yang ke-41, salah satu daripada tanda kesempurnaan iman, muka surat 89 juga, mengharamkan permainan dan hiburan yang bertentangan dengan syariat. Mengharamkan permainan dan hiburan yang bertentangan dengan syariat. Kita garis bawahkan perkataan bertentangan dengan syariat. Maknanya, kalau permainan itu tidak salah dari sudut syariat, ia dibenarkan. Kalau hiburan itu tidak salah dari sudut syariat, dibolehkan. Yang diharamkan di sini, yang dilarang untuk kita sertai, mana-mana permainan ataupun hiburan yang ketika itu ada pelanggaran dari sudut syariat, itu yang tak dibenarkan. Ada dua dalil yang dibawakan oleh pengarang kitab kita. Kita baca dulu dalil yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Katakanlah wahai Muhammad, apa yang ada di sisi Allah di hari akhirat di syurga itu lebih baik dari hiburan dan barang dagangan yang melalaikan manusia tersebut. Surah Al-Jumu'ah pada ayat yang ke-11. Tuan-tuan, puan-puan, ada nota penting yang kita kalau boleh kita catat dalam kitab kita. Dalam Islam, semua urusan muamalat, bila sebut muamalat ni termasuklah permainan ke, perniagaan ke, hiburan ke, semua urusan muamalat dalam Islam asal hukumnya adalah harus. Semua asal hukumnya adalah harus. Melainkan datang dalil yang mengharamkannya. Datang dalil yang mengharamkannya. Ada 5 sebab. Ada 5 sebab kenapa muamalat itu jadi haram. Ada 5 sebab. Ini kita baik untuk kita catat. Semua ni, semua muamalat, sama ada jual beli ke, perniagaan ke, sewa ke, hiburan ke, syariat ke, semuanya harus, melainkan ada dalil yang mengharamkan. Yang menjadikan muamalat itu haram ada 5 sebab.
Ini kita nak catat baik. Ini secara ringkas saya sebut. Yang pertama yang menjadikan muamalah itu haram, yang pertamanya kerana ada unsur maisir ataupun judi. Ini unsur yang pertama yang menyebabkan sesuatu muamalah itu jadi haram. Ada melibatkan untung nasib, pertaruhan ataupun judi, istilah kita gunakan. Contoh kan, nak bagi mudah faham. Kita tengok bola. Sebelum 2 minggu sudah kan ada perlawanan bola Piala Dunia. Kita bertaruh dengan kawan kita. Kalau Perancis menang, kau belanja, aku makan. Kalau Argentina menang, aku belanja, kau makan. Contohnya kan. Jadi di situ ada unsur pertaruhan. Asalnya bola tu harus menonton bola tu. Tetapi bila di sana ada unsur pertaruhan tadi, maka hukumnya akan jadi haram kepada orang tersebut. Sebab apa? Dia melakukan perjudian melalui hiburan ataupun sukan itu tadi. Ini yang pertama, sebab yang menjadikan sesuatu muamalah jadi haram. Yang kedua, yang menjadikan sesuatu muamalah jadi haram kerana ada unsur riba. Ada unsur riba. Riba ni iaitu mengambil manfaat yang disyaratkan. Mengambil manfaat yang disyaratkan. Macam mana? Okey. Oleh kerana awak nak pinjam duit saya sekian-sekian, maka nanti awak nak bayar, awak kena lebihkan sekian-sekian. Dia bagi hutang, dia telah tetapkan syarat untuk mengambil manfaat. Maka ketika itu, urusan muamalat akan jadi haram. Ini yang kedua. Yang ketiga, sesuatu muamalah itu boleh jadi haram kerana terdapat az-zulmu, kezaliman. Kezaliman ni menindah pihak lain. Menindah pihak lain dengan maksud dia memijak orang di bawah ataupun menarik orang di atas. Itu maksud zalim. Sepatutnya orang bawah tu dapat hak yang sama. Tapi oleh kerana dia buat zalim, dia pijak orang bawah, orang di bawah tergugur haknya. Sepatutnya orang di atas tu dah dapat haknya. Tapi kerana dia zalim, dia tarik orang di atas menyebabkan orang yang selayaknya dapat tidak dapat. Kezaliman itu menjadikan muamalah jadi haram. Yang keempat, yang menjadikan sesuatu muamalah itu haram bila adanya gharar. Gharar ni uncertainty, iaitu ketidakpastian. Kita nak beli sesuatu mesti dipastikan sesuatu jenis itu dari sudut spesifikasinya. Gharar ni contohnya kan, okey, saya nak beli ikan dalam laut tu. Ikan belum tangkap lagi. Dia dah nak beli dah. Dia dah bayar dah. Ikan dalam laut tu sekian-sekian. Tidak diperincikan cirinya macam mana dan sebagainya. Maka ketika itu tidak dibenarkan. Ataupun nak membeli sesuatu yang tidak pasti, berbuah ataupun tidak dan sebagainya, di sana ada gharar, maka ketika itu tidak dibenarkan. Sebab apa? Nak menjamin tidak menzalimi salah satu pihak yang lain. Itu yang keempat. Dan yang kelima, sesuatu muamalah itu boleh menjadi haram bila di sana adanya ikhtilat. Ikhtilat ni percampuran antara lelaki dan perempuan yang membuka ruang kepada maksiat. Percampuran tak ada masalah. Tetapi bila membuka ruang kepada maksiat, itu yang jadi masalah. Kalau pencampuran ni, kalau kita pergi kelas, pergi belajar di universiti dan sebagainya, ada kelas tu bercampur kan. Sekolah pun ada bercampur, tak ada masalah. Tetapi bila ikhtilat, pencampuran yang membuka ruang kepada berlakunya maksiat, ketika itu dia menjadi haram. Maka di sini ada 5 aspek yang menyebabkan sesuatu muamalah itu akan jadi haram. Itu tersebut. Last sekali kita tengok hadis yang terakhir muka surat 90 pada petang ni. Hadis yang diriwayatkan oleh Sulaiman bin Buraidah dalam Sahih Muslim, hadis ini sahih, daripada bapanya Buraidah bin Husayb, semoga Allah meredainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi. Maksudnya, sesiapa yang bermain nardashir. Nardashir ni apa benda Ustaz? Nardashir ni permainan zaman dulu, lempar dadu, kalau dapat nombor sekian-sekian, maka dia dapatlah sekian-sekian. Contoh kan, dia buat taruhan. Taruhan sekian-sekian, RM50 contohnya. Baling dadu. Kalau baling dadu dapat nombor 3, dia akan digandakan menjadi 150. Baling nombor 6 akan dapat gandaan jadi 60. Jadi 300, darat 6. Itu nardashir. Nardashir ni kalau kita ingat cerita Ibrahim Pendek dengan P. Ramlee dulu kan. Ibrahim Pendek dengan P. Ramlee dulu, mereka ni lempar. Kita lempar dulu dadu. Nombor 3 ya. Contohnya. Nombor 3 dapat sekian-sekian taruhannya. Maka itu disebut sebagai nardashir. Maka dia seolah-olah mencelup tangannya dalam daging dan darah khinzir. Maka perbuatan tersebut iaitu permainan yang ada untung rugi nasibnya, maka ia termasuk daripada perbuatan yang jijik dan haram. Seperti mengambil tangannya, dia pegang daging dan darah khinzir. Itu menunjukkan perbuatan permainan yang ada untung rugi dari sudut nasibnya, ada unsur perjudian, adalah daripada perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita telah baca 2 cabang iman pada petang ini. Cabang iman yang ke-40 dan cabang iman yang ke-41. InsyaAllah kesempatan yang lain kita akan baca pada cabang iman yang kedua pula jika tidak ada arah. Saya kembalikan kepada Puan Moderator Ustazah Jas, sekiranya ada soalan daripada para jemaah. Ustaz, ada soalan dalam ruangan chat kita ni. Main ular dan tangga, snake and ladder tu haram ke Ustaz? Saya tak tengok ruangan komen sebabnya banyak tu, sebab fokus tadi nak habiskan, saya tengok Yang pertama daripada Puan Marhani Abdullah. Main ular dan tangga itu haram ke Ustaz? Dia tengok kalau di sana ada unsur judi, haramlah. Tapi kalau hanya bermain sekadar suka-suka, dia termasuk daripada muamalat yang diharuskan. Dia kalau mazhab Hanafi, menurut mazhab Hanafi, dia ketat sikit. Mana-mana permainan, yang mana permainan itu boleh menyebabkan terlewat solat. Leka, terlewat solat, ataupun permainan itu menyebabkan satu lewat solat, satu lagi lara daripada waktu solat, menyebabkan satu lewat, satu lagi tertinggal solat, maka permainan tadi dia akan menjadi haram. Tapi mazhab Syafi'i, selagi mana tidak kepada 5 perkara tadi, maka ia termasuk daripada permainan yang harus. Maka snake and ladder tu sekiranya tidak ada pertaruhan, sekarang ni tak ada pertaruhan apa sebenarnya. Kalau snake and ladder tu, ia termasuk daripada muamalat yang diharuskan. Wallahualam. Assalamualaikum, nak tanya Ustaz. Okey, silakan. Tak macam kata contoh anak kapal lah, mudah buat anak kita. Kalau kita kata dek, jangan isap wek tu haram pada ya. Tu ada Ustaz isap wek tu, ya ke haram dah ya? Okey. Wek, rokok lah, rokok elektronik, dia panggil rokok elektronik. Menurut fatwa di Malaysia, fatwa bukan kata-kata saya dan sebagainya, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Fatwa di Malaysia. Tetapi ada fatwa di Indonesia, dia khilaf. Rokok itu haram, itu fatwa yang pertama. Tapi ada fatwa yang kedua, rokok itu harus bagi mereka yang kalau tak isap rokok, dia tak boleh buat kerja. Dibenarkan pada ketika tu. Itu di Indonesia lah, ada fatwa demikian. Tapi kita berada di Malaysia terikat dengan fatwa tersebut. Maka hukum mengatakan wek haram, dan ada ustaz yang
Ishak Wid, tindakan ustaz tersebut tidak boleh dijadikan hujah sebenarnya. Tidak kiralah siapa pun. Dia ustaz ke, dia tok guru ke, dia ulama ke, kalau dia tetap melakukan yang haram tadi, perbuatan tersebut tidak mengubah sesuatu hukum menjadi harus ataupun halal. Maka ini yang kita kena jelas. Maka saya memetik fatwa seluruh. Kalau di Malaysia ni boleh katakan ijma' lah para ulama' yang mengatakan haram. Tak ada ulama' yang diiktiraf badan autoritinya, majlis fatwa di seluruh negeri. Kita tak jumpa lagi mana-mana pejabat mufti mana-mana negeri yang mengharuskan ataupun memakruhkan rokok ataupun rokok elektronik itu. Semuanya mengatakan haram. Jadi saya memetik perkara tersebut, ia adalah haram. Sama ada tindakan ustaz yang tetap hisap rokok, hisap vape dan sebagainya, itu tertakluk kepada individu tersebut, tidak menghalalkan perbuatan tadi. Jelas ke Kak Pah? Jelas. Alhamdulillah Ustaz. Tak kira lah ustaz hisap vape ke apa ke, dia tetap haram juga. Yang mengatakan ini Pada marah dia ada gitu lah. yang tetapkan ni badan autoriti. Tak kira ustaz tu individu, tu kesalahan individu, dia tak boleh Ustaz, mengharuskan. kita ada soalan yang seterusnya daripada Puan Nur Ashikin. Ustaz, ada orang bayar duit untuk join pertandingan badminton dan kemudian mereka yang menang akan dapat semua duit yang terkumpul. Adakah itu haram? Mikrofon Ustaz. Okey, dia kumpul duit dan sebagainya, dia main badminton dan sekiranya menang, yang ni dapat, yang ni tak dapat. Maka ketika itu kita lihat ada unsur maisir, ada unsur yang dinamakan dengan perjudian. Duit yang sama tetapi yang ni dapat, yang ni tak dapat. Macam sebagai contoh kan, kolam ikan kan, dia pergi memancing kolam ikan, ada pertandingan memancing. Sebab ada saya kaitkan tu, ada soalan daripada, saya tengok di ruang komen tu, Puan Azalia. Dia pertandingan memancing ni sama-sama keluarkan duit, penyertaannya RM100 contohnya. Maka ada yang memancing dapat ikan, buat balik ikan dengan RM100. Ada yang memancing RM100 juga dia bayar, tapi dia tidak dapat apa-apa daripada RM100 dibayar. Sama dengan badminton tadi. Sama-sama bayar dan sebagainya, tapi oleh kerana dia kalah, dia terpaksa menanggung kerugian di atas kos tersebut, dia bagi kepada orang lain. Di situ adanya unsur maisir. Walaupun kita nampak halus je. Oh ya ke Ustaz? Ya. Sebab di sana ada unsur perjudian yang diharamkan. Maka perbuatan itu tak dibenarkan. Maka kalau macam mana nak bagi perkara tersebut, boleh pertandingan badminton ke, bola sepak ke, memancing ke, hadiah itu yuran penyertaan kita kena jelaskan dah. Yang ni kita ambil daripada duit peserta. Hadiah kepada orang tadi, kepada peserta badminton ke, peserta memancing ke, ia mesti datang daripada pihak luar. Kalau daripada pihak peserta sendiri, di sana ada unsur perjudian sebab ada orang akan dapat, ada orang takkan dapat. Itu tak dibenarkan. Okey, baik. Alhamdulillah. InsyaAllah semoga jelas. Ada lagi soalannya? Main ular dan tangga. Okey, tak ada. InsyaAllah. Macam mana nak tanya Ustaz, satu lagi permainan yang sekarang ni ada di kebanyakan funfair lah, macam funfair kan ada permainan yang macam nasib jugalah, kita baling tin ke apa ke, atau kita tangkap ikan dalam kolam ke, tangkap itik ke apa semua, tiba-tiba ada yang dapat hadiah, ada yang tak dapat hadiah. Itu macam mana Ustaz? Okey, sekiranya penyertaan itu percuma, kita menyertai penyertaan tersebut dan kita dapat hadiah, maka ia harus. Tetapi kalau menyertai program tersebut, penyertaan tersebut, kita bayar. Maka semua bayar, ada sebahagian dapat, ada sebahagian tak dapat.
maka ketika itu boleh terjadi unsur haram tadi, perjudian, permainan tersebut. Contoh kan, dia masukkan duit di dalam mesin tu, maka mesin tu akan bergerak ambil apa-apa barang yang dapat dalam mesin tersebut, itu tidak boleh. Sebab apa? Kita dinafikan hak untuk memilih. Kita dinafikan hak untuk memilih. Tak boleh, tak dibenarkan. Wallahu'alam. Maksudnya itu adalah satu unsur perjudian walaupun Unsur dapat perjudian. ataupun tak dapat. Dapat ataupun tak dapat. Sekiranya percuma boleh, sekiranya ada duit yang kita keluarkan, itu tidak boleh. Assalamualaikum Wallahu'alam. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, daripada yang saya faham maknanya kalau kata contoh ada majlis family day ke kan, kita buat collection, semua family bagi duit collection dan beli hadiah, tapi bila cabutan lucky draw tak semua dapat hadiah, maknanya termasuk dalam perjudian juga lah Ustaz. Ya betul, ya betul. Itu kena hati-hati tu. Itu ramai yang terlibat buat, dengan ramai yang buat benda tu. Semua keluarkan duit, semua keluarkan duit. Tapi kena jelas kalau duit yang dikeluarkan itu bukan untuk tujuan lucky draw, tapi duit itu untuk bayar tempat sewa dan sebagainya, itu tak menjadi masalah. Tapi kalau duit yang keluar memang tujuannya untuk buat cabutan bertuah ataupun lucky draw, nanti hanya sebahagian yang dapat, sebahagian lain tak dapat, itu tak boleh. Memang tak boleh. Sebab di sana ada unsur untung nasib. Ada orang untung maka dia dapat. Ada orang tak untung, itu dia tak dapat. Maka ni dilarang dalam Islam. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Dia termasuk daripada tenung nasib. Kalau kamu bernasib baik, kamu dapat. Sedangkan duit kita keluar. Yang tak bernasib baik, keluar juga. Tapi dia tak dapat. Maka untung nasib ini dilarang dalam Islam. Ramai yang terlibat perkara ni. Ustaz. Ustaz. Kalau kalau ni kalau berbayar, kita semua orang bayar, kemudian semua dapat hadiah tapi berbeza nilai dia. Macam mana tu? Kalau berbeza nilai, di sana kalau masing-masing redha boleh. Semua dapat dan masing-masing redha semua boleh. Yang ni dapat, yang ni tak dapat, itu tak boleh. Itu kena jelas. Maknanya kena tanya macam mana nak tahu dia redha ke tidak. Itu kena keredaan umum lah, tak perlu tanya Umum lah, seorang-seorang. Keredaan umum tu kalau dia sanggup, pastikan kalau melibatkan duit, semua dapat hadiah. Semua dapat hadiah. Beza nilai tak apa, beza nilai tak apa. Apa Tapi yang tak bolehnya, yang ni dapat, yang ni tak dapat. Yang ni bayar untuk pancing kolam, dekat kolam RM100. Yang ni dapat buat balik ikan, yang ni tak dapat buat balik ikan. Yang tu tak boleh. Kalau yang ni dapat contohnya, dapat ikan besar, yang ni dapat ikan kecil, itu tak apa. Itu tak apa. Yang penting ada dapat. Maknanya duit dia tu ada pulangan. Ada pulangan dia. Maknanya macam tu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya tentang kalau misalnya kata kita nak buat family day, lepas tu masing-masing kita pakat-pakat lah seorang beri untuk menjayakan family day tu, masing-masing berilah RM100-200 seorang kan. Itu semua dengan redha hati lah untuk derma. Jadi kita menjayakan family day tu dengan duit tu. Sama ada kita beli hadiah ke, kita belanja tempat sewa ke dan sebagainya. Macam mana tu Ustaz? Itu tak menjadi masalah. Yang menjadi masalah tadi, daripada duit yang kita kutip tadi, kita khususkan untuk buat cabutan bertuah, maka ada orang yang akan dapat dan ada orang yang tak dapat. Tapi sedangkan semuanya bayar daripada duit tersebut untuk beli barang cabutan bertuah tadi. Itu masalah. Yang kita bagi 100, 500 untuk menjayakan family day, itu tak menjadi masalah. Itu luar konteks daripada apa yang kita bincangkan. Yang kita bincangkan ni, kita bayar sesuatu tetapi kita tidak mendapat pulangan. Yang ni yang konteks yang kita bincangkan pada petang ni. Sebab dalam Islam, bila awak bagi, pasti ada benda yang awak dapat. Awak bagi tenaga, bagi masa. Kita layak untuk mendapat gaji. Betul tak? Kalau kita dapat gaji tapi tenaga tak keluar, itu kita tidak layak untuk dapat gaji tersebut. Mesti ada pulangan daripada apa yang kita keluarkan. Itu maksud yang saya sampaikan. Dari sudut untung nasib, ini tak boleh.
bayar RM100, orang lain dapat hadiah, kita tak dapat. Ini tak boleh. Tapi kalau RM100 tu digunakan untuk bayar cele, bayar resort, untuk family day, itu tak menjadi masalah. Wallahu a'lam. Jelas semua? Dia ada garis halus yang membezakan boleh tergelincir kepada maisir perjudian ataupun tidak. Ada garis halus je. Wallahu a'lam. Okey, baik, alhamdulillah. Kita pun dah menghampiri, dah sampai kepada pukul 3.35 petang. Saya harap semua dapat memahamilah. Sekiranya ada lagi persoalan boleh simpan, insya-Allah minggu depan kita cuba keluarkan, sebab soalan yang sama juga minggu lepas dah ada yang bertanya berkenaan dengan ni. Jadi insya-Allah kalau ada lagi persoalan yang berkaitan boleh simpan dan juga kita cuba tanyakan pada Ustaz pada minggu hadapan, insya-Allah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz, jazakumullahu khair, dan juga seluruh jemaah yang mengikuti kuliah kita pada hari ini, insya-Allah. Semoga diberi kesihatan yang baik agar kita dapat meneruskan lagi pengajian kita pada minggu hadapan untuk kita teruskan dengan cabang iman yang ke-43 insya-Allah. Baik, untuk itu saya kembalikan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita tangguhkan majlis kita, kelas kita ini dengan tasbih kafarah dan juga suratul Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustazah, terima kasih semua. InsyaAllah bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.